الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahu azim. Tafsirnya, dan dia telah mengurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat kufur. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan telah menganugerahkan nikmat yang terlalu banyak kepada hamba-hambanya, seperti nikmat kesehatan, nikmat kemakmuran, nikmat kekayaan dan seumpamanya. Akan tetapi ada kalanya nikmat yang kita perolehi itu menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita umatnya supaya memanfaatkan segala nikmat yang kita perolehi itu dengan sebaik-baiknya. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki dan baginda menasihatinya, "Irtanim khamsa qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum kamu didatangi oleh 5 perkara yang lain. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, masa lapangmu sebelum kesibukanmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jemaah yang dirahmati Allah, adapun antara nikmat yang boleh melalaikan kita itu ialah nikmat harta. Sesungguhnya harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan harta itu bukanlah untuk disia-siakan sehingga terjadinya pembaziran, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Oleh yang demikian, pentingnya pengurusan kewangan dan harta dengan berhemah dan bijaksana, seperti menabung, berzakat, bersedekah, pembahagian hak harta waris, termasuklah harta anak-anak yatim dan seumpamanya. Sebagai manusia, kita tidak akan dapat lari dari mengurus dan menghadapi masalah kewangan. Oleh itu, pengurusan kewangan yang teratur akan membantu mensejahterakan kehidupan kita pada masa hadapan. Kita perlu membuat inisiatif baharu bagi mengubah sikap kita dalam pengurusan kewangan. Sebagai permulaan, langkah-langkah berikut bolehlah kita lakukan. Antaranya pertama,
menyemak dan menyusun semula kewangan pribadi, yaitu dengan muhasabah diri dalam perbelanjaan dan gaya hidup kita. Oleh itu, sekiranya perbelanjaan dan gaya hidup itu melebihi dari kemampuan kita, maka kita perlu mengurangkan perbelanjaan yang tidak penting dan simpan wang untuk rancangan masa depan. Kedua, elakkan dari berhutang. Lebih-lebih lagi berhutang bagi perkara-perkara yang tidak berfaedah dan tidak penting. Dan yang ketiga, amalkan budaya menabung. Ini kerana dengan menabung kita dapat membuat persediaan jika berlaku hal-hal kecemasan. Jamaah yang dirahmati Allah, agama kita telah mengajar cara berbelanja dan mengurus harta dengan betul, yaitu hendaklah berbelanja dengan bijak, bersederhana dan tidak berlebih-lebihan ataupun membazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan mereka itu apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga bakhil, dan yakni sebaliknya, perbelanjaan mereka itu adalah sederhana antara kedua-duanya. Sesungguhnya mengamalkan perbelanjaan bijak dan bersederhana dalam kehidupan dapat mengawal dan mengelakkan kita daripada bersikap boros dan membazir. Berbelanja itu tidak salah, akan tetapi kita hendaklah mengutamakan kemampuan dan keperluan, bukannya mengutamakan kemahuan dan hawa nafsu. Sikap berbelanja mengikut hawa nafsu itu mestilah dihindari dan dibendung sebelum ia menjadi satu tabiat. Ini kerana apabila kita bersikap boros dan berbelanja di luar kemampuan serta berlebih-lebihan, maka ia boleh mengundang pelbagai masalah seperti menanggung beban hutang, pembaziran dan sebagainya. Ingatlah bahawa agama kita melarang dan menegur umatnya dari membazir, kerana membazir itu merupakan satu tabiat buruk manusia yang sering terjadi apabila mereka dikurniakan rezeki ataupun nikmat yang banyak dan berlimpah ruah. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu amat suka kepada orang yang boros dan berbelanja mengikut hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Tafsirnya, dan janganlah engkau membazir, yakni membelanjakan hartamu pada jalan yang menyalahi syarak. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, yakni membelanjakan harta pada jalan yang menyalahi syarak itu ialah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat kufur kepada Tuhannya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita hendaklah membelanjakan rezeki yang kita perolehi itu dengan bijak, mengikut lunas-lunas Islam. Oleh itu, amalkanlah sikap bijaksana dalam mengurus kewangan. Mudah-mudahan dengan yang demikian, kita akan dapat mengukuhkan lagi ekonomi keluarga, masyarakat dan negara demi menjamin masa hadapan yang lebih baik. Akhirnya, sama-samalah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak dan melimpah ruah dan nikmat yang berkekalan, supaya kita dapat hidup dengan bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'idah ayat 114. Tafsirnya, Nabi Isa bin Maryam berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yakni yang pada hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami,
yaitu bagi orang yang ada bersama kami dan yang akan datang kemudian, dan menjadi tanda kekuasaan, dan kurniakanlah rezeki kepada kami, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'na bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.